ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya ayyuhal muddathir khum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditujukan juga kepada kita. Siapakah yang berselimut ini? Kita lah berselimut. Jadi Allah perintahkan kita ini bangun dan berilah peringatan. Jika kita berada dalam kuliah-kuliah tafsir, kalimah-kalimah dalam ayat-ayat yang ringkas ini diperdalam lagi, diperhalusi lagi. Al-Mudaththir ini kita biasa baca, biasa dengar, biasa sebut orang yang berselimut. Al-Muzammil pun orang berselimut. Tetapi Muzammil dan Mudaththir ini dia ada perbezaan, ada pengertian-pengertian yang khusus. Walaupun kedua-duanya disebut sebagai orang yang berselimut. Al-Mudaththir ini dia berselimut dalam keadaan kerisauan, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kesedihan. Dan orang yang berselimut ini dia duduk berdiam diri. Jadi kita boleh nilaikan dengan diri kita lah. Hari ini kita ni seumpama orang yang duduk berdiam berselimut. Kita ketakutan, kebingungan, kerisauan, kesedihan. Dan Allah perintahkan khum, bangun, fa'anzir, dan berilah peringatan. Perkataan fa tu maksud dia dan teruslah berikan peringatan. Maksudnya segera. Bukannya bila ada masa bagilah peringatan. Dia bukan macam itu. Wahai orang yang berselimut, bangun dan teruslah berikan peringatan. Alhamdulillah, dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin kita sampailah siri yang ke-285 bagi tahun yang ke-13. Kita masih mensyarahkan kitab yang ke-21 daripada 40 kitab yang berada dalam kitab Induk Ihya ini. Kitab yang ke-21 ini merupakan kitab Keajaiban Qalbu, kitab keajaiban hati. Syarahan kitab Keajaiban Qalbu ini malam ini masuklah siri yang ke-7. Jadi hadirin dan penonton yang dikasihi sekalian, sebelum kita melanjutkan kuliah kita ini, saya ingin menjawab dulu persoalan yang ringkas sahaja yang baru ditanyakan. Ada tak kisah-kisah ajaib? Biasanya orang nak kaitkan dengan karomah lah, peristiwa-peristiwa mencari adat yang melibatkan Imam Ghazali. Ada tak kisah-kisah yang ajaib lah tentang Imam Ghazali ni? Sebenarnya Imam Al-Ghazali sangat banyak karomahnya dan kisah-kisah ajaib yang berlaku kepada dia. Namun begitu, kisah-kisah ini sangat jarang dibicarakan. Kerana mengikut jalan Imam Ghazali, mengikut tarikhah Ghazaliyah, karomah-karomah dan hal-hal ajaib ini memang kalau boleh dielakkan, dielakkan, tak dibicarakan, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat tertentu. Tarbiyah jalan Imam Ghazali ini lebih kepada matlamatnya, iaitu Allah dan perjuangan-perjuangan. Sangat jarang lah nak cerita tentang karomah Imam Ghazali ini, walaupun sangat banyak karomah dia, peristiwa-peristiwa yang ajaib-ajaib. Kerana selalu mendengar kisah-kisah karomah ini, sebenarnya nanti sedikit sebanyak akan mengganggu kelancaran perjalanan kita. Perjalanan ni bahasa dalam.
mengganggu kelancaran perjalanan kita. Banyak orang yang qalbu mereka lebih tersangkut pada karamah-karamah dan keajaiban-keajaiban. Selalu begitu. Maka perjalanan mereka nanti akan lambat. Perjalanan kerohanian tu tadi. Ataupun tersangkut. Tersangkut di mana? Tersangkut pada wakaf-wakaf yang tertentu. Atau terlencong ke simpang-simpang lain. Wakaf-wakaf ni makam-makam. Wali-wali besar yang lain banyak kisah-kisah mencari adat mereka. Dan selalu dia cerita, banyak yang tersebar. Tapi Imam Ghazali ni macam tak ada. Kita perasan tak? Sebab itulah beberapa hari sudah ada orang tanya kan? Dia tanya, ada ke kisah-kisah ajaib ni tentang Imam Ghazali? Macam Syekh Abdul Qadir Jilani, satu orang wali Allah besar. Cukup banyak kisah-kisah karamah dia. Selalu kita dengar. Selalu diceritakan orang. Tapi Imam Ghazali ni macam tak ada. Mengapa jadi macam itu? Kerana memang Imam Ghazali sendiri tak menggalakkan. Dalam pertemuan-pertemuan tarikhah Ghazaliyah pun umumnya tak ada lah nak cerita-cerita pasal karamah-karamah baik yang Imam Ghazali ataupun wali-wali Allah yang lain pun susahlah nak ada. Dia tumpu kepada matlamat, iaitu Allah dan juga perjuangan para sufi. Sebab yang kedua, sekiranya mukjizat terbesar bagi Rasulullah ialah Al-Quran, maka karamah terbesar bagi Imam Ghazali ialah karya-karya terutamanya kitab Ihya Ulumuddin. Itulah yang ajaibnya, paling ajaib. Karamah yang paling hebat bagi Imam Ghazali. Sebab itulah karamah-karamah dia yang lain, pendek kata, tak perlu dicerita dah. Tak tertanding pun karamah yang Ihya Ulumuddin tadi. Maka karamah-karamah yang lain tu, kalau tak ada pun tak hairan, tak pelik dan tak mengganggu apa-apa. Dan sekiranya tak betul lah peristiwa-peristiwa ajaib ke atas Imam Ghazali tu, tak kisah pun. Sebab kita tumpu kepada karamah dia yang utama, iaitu Ihya Ulumuddin dan ilmu-ilmu di dalamnya. Cuma pengetahuan, yakni ilmu kita, pemahaman kita, penghayatan kita dan kesedaran kita ini sampai ataupun tidak untuk menyaksikan yang Ihya Ulumuddin ini merupakan karamah Imam Ghazali, malah karamahnya yang terutama. Ada orang yang dia memandang perkara-perkara mencari adat itu lebih menarik. Macam dengan Rasulullah jugalah. Ada orang yang dia lebih nampak, lebih berasa hebat akan karamah-karamah, mukjizat-mukjizat. Makanan sikit jadi banyak, air susu yang sikit cukup untuk sangat ramai orang. Melepasi daripada kawalan pihak musuh tanpa dilihat, membelah bulan, musuh yang mengejar terbenam kaki kudanya. Ada orang dia nampak yang itu lebih. Tetapi ada orang yang mereka nampak Al-Quran itu lebih. Mukjizat Al-Quran itu sebagai mukjizat bagi Nabi, itu dia yang lebih. Ada orang nampak macam itu. Memanglah pengalaman saya sejak zaman bersama-sama dengan guru, dengan mursyid dulu, bermula tahun 1997 dulu, selalu juga bila orang datang, orang suka tanya tentang karamah-karamah, tentang peristiwa-peristiwa pelik yang melibatkan Imam Ghazali. Tapi seboleh-bolehnya kita tak mau banyak bicara bab karamah-karamah yang mencari adat, yang pelik-pelik yang dimaksudkan itu. Tetapi kadang-kadang guru dan kita pun ceritalah juga satu dua, sekadar untuk mententeramkan keinginan dan hajat orang. Ceritalah sikit. Baru-baru ini pun orang tanya lagi.
Kerana katanya sepanjang mengikuti pengajian kitab Ihya ini, susah nak dengar cerita karamah tentang pengarang dia. Benda-benda pelik ni jarang. Jadi hari ini kita cuba kongsi satu. Pelik tak adalah pelik sangat. Sekadar untuk meraihkan, mententeramkan hati. Dan kita pilih yang jarang-jarang orang tahu. Antaranya biasalah segelintir orang tahu kisah Imam Ghazali dengan perompak. Itu salah satu kisah ajaib lah. Zaman muda dia. Dia ni masa kecil dia belajar di kampung dia, di Ghazalah. Besar sikit dia pergi ke bandar, di tempat dia juga, iaitu di Tus. Ghazalah Tus ni dekat Khurasan. Bila dia dah besar lagi, dah akil balik, dia pergi belajar ke negeri lain pula, iaitu ke Jurjan. Masih dalam Khurasan juga, tapi jauh. Daripada Tus ni mungkin 150-160 km jauh. Dalam perjalanan dia balik dari Jurjan itu, dia duduk di Jurjan ni beberapa tahun. Dalam perjalanan balik itu, di pertengahan jalan ada perompak serbu dia punya rombongan. Jadi dalam banyak-banyak barang yang diambil tu, Imam Ghazali kata nak ambil yang lain tu ambil lah, tapi yang bungkusan yang tu jangan ambil. Perompak lagi seronok lah, apa benda dalam ni. Tengok-tengok dia punya kitab-kitab, dia punya nota-nota, bahan bacaan tu semua kan banyak dalam tu. Jadi perompak tu pun macam pelekeh lah dia ni. Apa guna kamu belajar? Lama. Tapi kalau benda ni hilang, ilmu pun hilang. Sampai kamu terpaksa nak menjaga sangat penulisan-penulisan kamu ni. Dari situlah Imam Ghazali ni dia mendapat ilham. Dia hafal nota-nota, pelajaran-pelajaran dia, mana yang penting-penting semua dia hafal. Tak perlu kitab. Hebat dia. Jadi sebab perlakuan perompak tadi, kalau orang sebelah kita ni mungkin perompak tu Nabi Khidir tu kan, macam-macam lah cerita kan. Itu kisah yang biasa. Hari ini saya suka untuk berkongsi satu kisah yang mungkin jarang orang dengar. Jarang orang dengar. Masa kecil tadi Imam Ghazali dia belajar di kampung dia, di Ghazalah. Besar sikit ke bandar Tus. Besar lagi dia sambung pelajaran dia ke Jurjan. Di sana dia belajar dengan satu orang ulama besar lah. Ulama besar, orang kata wali Allah juga, wallahu alam, iaitu Abu Nasr Ismail Al-Ismaili. Dia belajar di sana. Dia belajar di sana tu dalam 4-5 tahun lah. Jauh. Satu ketika tempat dia belajar tu, rumah-rumah sekitar tu lah, pesantren tu lah, dilanda ribut. Dengan kilat, dengan angin ributnya, dengan hujannya, sampai rosaklah sebahagian daripada tempat tu. Dia pun tanya kepada guru dia, kenapa datang ribut yang macam ini? Guru dia kata, kalau kamu nak tahu, kamu pergilah bertanya kepada Khidir. Tanyalah kepada Nabi Khidir. Yang ni Nabi Khidir betul lah. Nah, Imam Ghazali pun tanya, kat mana nak jumpa Khidir? Kamu pergi ke tepi laut. Kat sana nanti adalah jalan nak jumpa tu. Imam Ghazali pun dari tempat dia tu pergilah ke tepi laut. Sampai di tepi laut dia terjumpa satu orang nelayan. Dia pun tanya pada nelayan, encik tahu kah Nabi Khidir duduk di mana? Nelayan tu bagi tahu, noh, dia duduk di laut, tengah laut. Bukanlah betul-betul tengah laut, maksud dia laut lah. Kalau tengah laut tu luas, duduk tengah tu kan, bukan macam tu. Maksud dia laut lah. Laut lah, jauh lah laut. Yang Imam Ghazali tadi terus dia jalan. Dia jalan atas laut tu.
Tak tahulah waktu itu sama ada beting pasir ke, air surut parah buku lali je ke, ataupun memang dia berjalan betul-betul di atas air. Dia terus pergi jauh di tengah laut tu. Sampai di sana dia pun jumpa lah. Dah sembang lebih kurang. Dia pun tanyalah maksud peristiwa yang berlaku ke atas pondok dia itu. Jadi jawab Nabi Khidir, yang itu adalah peringatan daripada Allah kepada Tok Guru tu tadi. Kenapa? Kerana Tok Guru itu dia ada satu orang anak perempuan yang usia dia sepatut dah kahwin dah, tapi masih belum dikahwinkan lagi. Peringatan. Jadi maksudnya Imam Ghazali ni masih belas-belas tahun lagi. Bila Imam Ghazali pun balik lah. Balik jumpa lah dengan Tok Guru dia. Dia pun bagi tahu lah. Kata Nabi Khidir, Tok Guru ada satu orang anak perempuan. Anak perempuan tu sudah sampai masa untuk dia kahwinkan, tapi Tuan Guru macam melambat-lambatkan. Terus Tok Guru tadi, Abu Nasar Ismail tadi, mengahwinkan anak perempuan dia itu dengan Imam Ghazali. Itulah isteri Imam Ghazali. Itulah kita kongsikan satu cerita yang agak pelik lah. Agak pelik. Jadi ceritanya sekadar untuk menyedapkan hati orang-orang yang berhajat. InsyaAllah dari semasa ke semasa sesekali kita kongsilah satu dua kisah yang ajaib bagi Imam Ghazali. Tapi bagi pengamal tarikhah Ghazaliyah sendiri tak perlu pun kisah-kisah itu, sebab memang tak menjadi keutamaan untuk tahu kisah-kisah tersebut. Baiklah, sekarang kita imbas kembali sedikit daripada isi kuliah yang kita buat pada minggu lepas. Yang pertama, tentera-tentera kholbu yang ghaib atau tentera-tentera kholbu yang batin ini ada yang bertempat pada tempat-tempat yang zahir dan ada yang bertempat pada tempat-tempat yang terlindung, tempat-tempat yang ghaib, tempat-tempat yang batin juga. Yang kedua, kita ada kongsikan tentang mimpi akan kitab Minhajul Abidin dan Imam Al-Ghazali. Jadi bolehlah tafakurkan isi kandungan mimpi itu dan ambillah pengajaran. Umumnya ia berkait dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, khususnya zaman akhir. Yang ketiga, kita berbicara tentang beberapa perumpamaan yang digunakan oleh kaum sufi yang banyak juga disalahfahami oleh orang lain. Ini tonton semula lah yang minggu lepas punya pengajian. Yang keempat, kita ada menjawab pertanyaan secara ringkas tentang wahdatul wujud. Jadi, betul ke tidak wahdatul wujud ini? Ada yang betul dan ada yang tak betul. Mengapa jadi begitu? Kerana pelbagai pihak sudah menggunakan istilah wahdatul wujud ini. Jadi ada perbezaan. Dalam kitab Ihya ini pun, pada kitab ilmu, kitab yang mula-mula, Imam Ghazali ada huraikan tentang 5 kalimah. 5 kalimah yang lazim digunakan dalam agama ni, tetapi sudah terubah maksudnya. Apatah lagi dengan istilah-istilah yang terpencil macam wahdatul wujud ini, lagilah. Ada orang sebut di hala ke lain, ada orang sebut hala tempat lain. Yang kelima, kita sentuh tentang cara-cara untuk mendapatkan ilham atau laduni yang berkaitan dengan akhir zaman dan zaman akhir. Kita jawab persoalan. Jadi kita kena siapkan landasan pendaratan ilmu-ilmu tersebut.
nak siap di mana pada diri kita lah. Imam Ghazali dia ada kitab khusus berkaitan ilmu ilham, ilmu laduni, iaitu Risalah Laduniyah. Dan dalam kitab Ihya ini pun ada juga yang disentuh di beberapa tempat. Bahkan dalam kitab Keajaiban Qalbu ni kita akan jumpa nanti. Ya, ada juga. Jadi begitulah secara ringkasnya, lagi pendeknya antara isi kandungan kuliah kita pada minggu yang lalu. Tuan-tuan yang dimuliakan, perkongsian untuk malam ini. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa dua tentera, iaitu tentera amarah dan tentera nafsu syahwat, kadang-kadang kedua-duanya tunduk kepada qalbu dengan sempurna. Ini tentera-tentera ghaib lah ni. Satu tu tentera amarah, satu lagi tentera nafsu syahwat. Ada kita sentuh juga dalam pelajaran sebelum ini. Tentera amarah ni dia punya daya, dia punya kekuasaan dia tu, semangat dia. Tentera nafsu syahwat ni keinginan, kehendak. Jadi tentera-tentera ini kadang-kadang dia patuh kepada raja. Siapakah rajanya? Iaitu diri kita yang sebenar, iaitu qalbu kita, iaitu hati kita, iaitu roh kita. Tetapi kadang-kadang dia melawan raja. Sewaktu dua tentera tadi patuh, maka qalbu kita ini okey. Apabila dia tak patuh, qalbu kita pun tak okey. Sewaktu ia patuh, amarah kita, semangat kita bersesuaian dengan agama. Sewaktu ia patuh, nafsu kehendak kita pun bersesuaian dengan agama. Tetapi sewaktu ia tak patuh, ia melawan, amarah kita buat yang tak sesuai dengan agama. Nafsu kehendak pun macam tu juga. Sewaktu ia tak patuh, dia buat yang tak sesuai dengan agama. Kata Imam, kadang-kadang kedua-duanya menderhakai qalbu dengan memberontak dan menentang, sehingga kedua-duanya itu memiliki qalbu dan memperbudakkannya. Kadang-kadang tentera amarah dengan tentera nafsu syahwat tadi, dia melawan kita tu sampaikan dia ni dapat menguasai kita, memiliki kita ni, menguasai kita dan memperbudakkannya. Maksud dia memperhambakan kita. Ketika itulah kebinasaan dan terputusnya qalbu daripada perjalanannya. Terputus ni maksud dia dah tak betul dah jalan hati kita ni menuju kepada Allah, menuju jalan pulang, menuju destinasi pulang. Sambung Imam, namun qalbu mempunyai tentera lain, iaitu ilmu, iaitu hikmah, iaitu pemikiran. Maka menjadi hak kepada qalbu untuk meminta pertolongan daripada tentera-tentera ini. Ada tentera lain, tentera yang bagus, iaitu tentera ilmu, tentera hikmah kebijaksanaan dan tentera pemikiran. Kena minta tolong daripada mereka ni untuk membetulkan tentera amarah dan tentera nafsu syahwat tadi. Apabila semangat dan kehendak kita tu nak buat sesuatu yang salah, yang nak mengimbangi tentera-tentera yang dua itu tadi ialah ilmu, hikmah dan pemikiran. Kita ambil contoh. Kita lalu di tepi rumah orang, rumah yang nampak mewah, nampak pintunya terbuka, orang tak ada. Jadi datang keinginan dan naik semangat kita nak masuk. Datang keinginan, naik semangat nak masuk tanpa izin. Ya, nak ambil ke, nak buat apa ke. Tetapi ilmu berkata, sebab kita ada ilmu tadi, kita minta bantuan ilmu, ilmu bagi tahu masuk tanpa izin itu salah. Kata ilmu contohnya lah,
Dan hikmah berkata, orang yang mulia dia akan dapat atasi dugaan ini dengan mudah. Pintu terbuka, rumah mewah, tak ada pengawal. Kalau kamu orang yang mulia, lalu saja, tak ada apa pun benda tu. Kemudian tentera pemikiran pula kita kata, kalau masuk tanpa izin, kamu akan dapat dosa, Allah akan murka, kamu akan kena tangkap, kamu akan kena belasah, dapat malu dan sebagainya. Ni mengimbangi balik. Maka kita tadi yang dah teringin nak masuk dan semangat kita pun nak menghala ke situ, tiba-tiba diperbetulkan tak jadi masuk. Contoh macam tu. Kata Imam, sesungguhnya tentera-tentera ini ialah tentera Allah. Tentera Allah ni Hizbullah. Sesungguhnya tentera-tentera yang baik tadi ialah tentera Allah atau Hizbullah terhadap dua tentera tadi, iaitu terhadap semangat dan keinginan. Dalam 2 minggu ini pun memang heboh tentang serangan mengejut oleh tentera Hamas terhadap Israel. Dan kemudian balasan besar-besaran daripada pihak Israel pula terhadap Gaza. Hizbullah yang berada di Lebanon pun terlibat juga sedikit sebanyak. Tanya pasal Hizbullah tadi. Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya dua tentera tadi berhubungan dengan tentera syaitan. Kalau tentera nafsu syahwat dengan tentera amarah tadi, dia berkait pula dengan tentera syaitan, teruk. Sebab apa? Tentera syaitan ni dia tak ajak kepada baik langsung dah. Dia ajak kepada tak baik saja. Yang tentera amarah tadi, dia boleh ke arah baik, boleh ke arah tak baik. Yang tentera nafsu syahwat tadi, boleh ke arah baik, boleh ke arah tak baik. Tapi kalau tentera syaitan tadi, arah tak baik je. Jika khalbu itu tidak meminta pertolongan, lalu tentera amarah dan tentera nafsu syahwat menguasainya, nescaya khalbu itu binasa dan mendapat kerugian yang nyata. Begitulah kebanyakan manusia. Akal fikirannya tunduk kepada nafsu syahwatnya. Sepatutnya nafsu syahwat itu tunduk kepada akal fikirannya. Dah terbalik. Kami akan mendekatkan yang demikian kepada pemahaman anda dengan 3 contoh. Contoh Imam Ghazali buat ni panjang-panjang, dan ringkaskan saja. Yang pertama, khalbu itu raja. Tubuh badan itu kerajaannya, kotanya, kubunya, anggota-anggota tubuh, dan kekuatannya ialah tukang-tukang dan para pekerja. Akal fikiran ialah penasihat ataupun menteri. Dalam bahasa kita bendahara lah, Perdana Menteri lah. Amarah ialah ketua polis. Ketua polis negara, dalam bahasa kita temenggung lah. Kalau dalam Kesultanan Melayu Melaka dulu, ada 4 orang pembesar yang utama. Yang pertama, bendahara. Seolah-olah Perdana Menteri lah sekarang. Dia juga ketua seluruh angkatan tentera. Yang kedua, ada penghulu bendahari. Dia seolah-olah Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi. Yang ketiga, ada temenggung. Temenggung ini seolah-olah sekarang ketua polis negara. Yang keempat, ada Laksmana. Laksmana ini seolah-olah ketua tentera laut. Jadi akal fikiran tadi dia seolah-olah menteri, Perdana Menteri, menteri-menteri. Amarah tadi ketua polis. Kemudian ada hamba yang jahat.
Tetapi hamba yang jahat ini rapat dengan raja. Ni nak kata nafsu syahwat. Hamba ni jahat, dia rapat dengan raja. Dia cuba mempengaruhi tindakan-tindakan raja ke arah yang tidak baik. Raja pun macam nak cenderung dah sebab baik dengan hamba yang jahat tadi, nafsu syahwat tadi. Perlahan-lahan hamba ni dia nak mempengaruhi keputusan-keputusan sultan. Sekiranya sultan tak mau minta pertolongan, tak mau mesyuarat, tak mau dengar nasihat. Nasihat siapa? Perdana Menteri, menteri-menteri. Habislah dia. Dia akan ikut pandangan-pandangan hamba yang jahat tadi. Jadi apabila kena gaya, kholbu ataupun raja boleh menggunakan amarah, polis, untuk mengekang hamba yang jahat tu tadi. Secara ringkasnya begitulah. Contoh yang kedua, tubuh badan kita ialah kota. Diri sebenar kita ialah raja. Panca indera kita ni ialah tentera-tentera. Dan anggota badan ialah rakyat. Nafsu syahwat dan amarah ni musuh dalaman. Dia duduk dalam kota, dalam badan kita juga. Tapi kadang-kadang dia ni jadi musuh dalaman. Apabila kena gaya, kholbu boleh menggunakan syahwat untuk mengekang amarah. Yang tadi, kholbu dia boleh menggunakan amarah untuk mengekang syahwat. Contoh ketiga. Akal itu seumpama penunggang kuda yang pergi berburu. Satu orang pemburu lah. Nafsu syahwatnya ibarat kudanya. Amarahnya ibarat anjingnya. Adanya yang raja tadi, kholbu tadi, orang yang naik kuda. Kuda dia tu, dia punya nafsu syahwat. Anjing dia tu, dia punya amarah. Jika si pemburu tu bijak, kuda dia tu akan terlatih dan anjing dia akan terdidik, maka dia akan berjaya. Kuda dia ni, kalau disuruh belok ke kiri, dia belok kiri. Belok kanan, belok kanan. Henyak sikit supaya laju, dia laju. Disuruh perlahan, dia perlahan. Suruh berjalan, dia berjalan. Suruh berhenti, dia berhenti. Panggil, dia datang. Kalau dia terlepas pun, dia tak pergi jauh. Dia duduk dekat dengan tuan dia. Ini bagus. Anjing tu pula, suruh senyap, dia senyap. Dah nampak rusa dah, suruh senyap. Suruh stay, dia stay. Suruh kejar, dia kejar. Dia latih. Bila kita dah panah rusa, rusa dah lemah, anjing pula pergi gigit. Dia gigit cukup-cukup untuk mengekang rusa, supaya rusa tak lari jauh. Bukannya dia gigit sampai hancur rusa tu. Ikut arahan. Ni anjing yang bagus. Jadi kuda tadi ialah nafsu syahwat. Maksudnya nafsu syahwat yang ikut kepada kita, ikut perintah kita. Anjing tadi ibarat amarah. Amarah yang ikut perintah kita. Itu bagus. Tapi jika si pemburu tak bijak, kudanya tak terlatih dan anjingnya tidak terdidik, tak berjaya lah dia. Kuda tadi susah nak kontrol. Panggil tak mau datang. Pantang terlepas tali sikit, dia terus hilang entah ke mana-mana. Suruh laju, dia tak berapa nak laju. Suruh berhenti, dia nak berjalan. Susah. Begitulah dengan nafsu syahwat kita. Tak mau mengikut kita, tak berada di bawah kawalan kita. Dia pula nak membawa kita. Kalau anjing pula, dia tak reti senyap. Dah nampak haiwan buruan, dia duduk menyalak-nyalak. Larilah haiwan tu tadi. Tak mau tunggu arahan. Kita tak suruh terkam lagi. Dia dah terkam dulu dah. Kemudian kalau dia dapat pula rusa tadi, dia pula pergi gigit. Sampai hancur, dia pula pergi makan dulu, tak tunggu tuan dia. Jadi kacau. Jadi kesimpulannya, kholbu ataupun raja yang bagus,
dia akan dapat menguasai amarah dan nafsu syahwat. Lalu dapat menggunakan kedua-duanya untuk kebaikan. Sebaliknya, qalbu atau raja yang lemah, ia tak dapat menguasai dan mengawal amarah dan nafsu syahwat. Lalu ia pula yang dikuasai, dikawal dan didorong oleh amarah dan nafsu syahwat. Seterusnya, Imam Ghazali nak bawa kita cerita tentang kekhususan qalbu insan. Apa yang khususnya bagi hati kita ini. Berkata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa sejumlah daripada yang telah kami sebutkan itu telah dianugerahkan oleh Allah kepada semua haiwan. Haiwan-haiwan lain pun ada. Kerana haiwan pun ada nafsu syahwat, haiwan pun ada amarah, dan haiwan pun ada panca indera. Umumnya begitu. Hingga kan seekor kambing yang melihat serigala dengan matanya, tersampak dengan serigala, maka ia tahu dengan hatinya akan permusuhannya dengan serigala itu, lalu larilah ia. Kambing tersampak dengan serigala, dia tahu ini bahaya, dia pun lari. Sebab di situ dia ada nafsu syahwat, dia ada amarah, dia ada panca indera. Tetapi manusia ada lebih lagi. Dalam hal-hal tertentu, manusia dan haiwan ni tak ada beza. Kita ada, haiwan pun ada benda tu. Panca indera, umumnya haiwan ada, kita pun ada. Nafsu syahwat, keinginan, kecenderungan, haiwan ada, kita pun ada. Amarah, semangat, haiwan ada, kita pun ada. Tapi dalam hal-hal tertentu pula, ada yang kita ada, haiwan tak ada. Contoh dia akal, contohnya qalbu. Hal yang dimaksudkan itu, iaitu kekhususan qalbu insan tadi, ialah pengetahuan batin, al-idrakul batin, iaitu kembali kepada ilmu satu dan kemahuan dua. Pada manusia ni ada yang khusus untuk manusia, iaitu ilmu dan iradah, kemahuan. Inilah kekhususan qalbu insan. Pada haiwan tadi, dia tak ada ilmu dan dia tidak ada kemahuan yang berdasarkan ilmu tu. Dia ada panca indera, dia ada nafsu syahwat, dia ada amarah. Mula-mula cerita tentang ilmu. Ilmu ialah mengetahui segala urusan dunia dan akhirat serta segala hakikat yang berhubungan dengan akal, haqaiq aqliyah. Jadi ilmu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ini ialah kemampuan untuk menerima maklumat, kemampuan untuk mengetahui maklumat, kemampuan untuk memaham maklumat, untuk memproses maklumat. Haiwan tak ada kemampuan yang ini. Apakah maklumat yang dimaksudkan? Urusan-urusan hidup di dunia, urusan-urusan membangunkan dunia, urusan-urusan membangunkan umat, membangunkan masyarakat. Haiwan dia tak ada benda tu. Dan urusan-urusan hidup di akhirat, urusan hidup di dunia, urusan hidup di akhirat. Haiwan tak ada yang itu, manusia ada. Haiwan dia tak berfikir, dia tak bertafakur. Haiwan ni dia sekadar melalui sahaja. Ingat kata-kata Imam Ghazali dalam kuliah kita lama dulu juga kita bawa. Imam Ghazali mencontohkan kelkatu. Kata dia kelkatu ni antara haiwan yang paling singkat dia punya keupayaan mengingat. Bila gelap ada api, kelkatu akan pergi ke arah api. Dia terlanggar api, panas patah balik. Sekali dia pergi pula, panas patah balik.
Dia tak simpan maklumat, sekali dia pergi pula sampailah dia terbakar atau jatuh ke dalam air yang kita buat perangkap tu. Jadi haiwan ni dia ada naluri. Dia tidak ada ilmu yang Imam Ghazali cakap tadi. Yang kedua, selain daripada ilmu, haiwan juga dia tidak ada iradah, tak ada kemahuan. Ini bukan keinginan-keinginan, ini kemahuan yang berasaskan kepada ilmu tadi. Kata Imam, sesungguhnya apabila dapat diketahui dengan akal akan akibat sesuatu dan jalan untuk memperbaikinya, nescaya tergeraklah daripadanya keinginan untuk memperbaiki, mencari sebab-sebabnya dan berkemahuan untuk yang demikian. Dia ringkas kata, manusia ni Allah bagi akal, ilmu tadilah, dan Allah bagi usaha dan ikhtiar. Sebab itulah dengan usaha dan ikhtiar tadi, manusia ni dia ada perancangan, dia ada wawasan, dia ada postmortem, dia ada misi, dia ada visi. Yang ni haiwan tak ada. Jadi kholbu insan ni, kekhususan dia berbanding dengan haiwan ialah dia ada ilmu dan ada kehendak. Setakat itu sahaja dahulu. Kita pergi kepada hal-hal lain. Dalam perkongsian yang lepas, kita share tentang mimpi akan Imam Ghazali. Kita bagi tahu ada dua. Satu lagi. Dituntut, kita ceritalah. Okay, mimpi Imam Ghazali yang satu lagi. Mimpi ini dah lama berlaku, lebih awal lagi daripada mimpi kitab Minhaj tu. Jadi dalam mimpi ini, kita nampak Imam Ghazali melintas laju. Jadi mimpi itu sangat sekejap, ringkas, tetapi padat dengan isi. Ada dialog, tapi dialognya bukan dalam bentuk kata-kata atau bunyi ataupun suara. Nak diperihalkan tu macam mana, dia rumit, tapi kita cuba ringkaskan dan kita mudahkanlah. Dalam masa beberapa saat dia melintas itu, seolah-olah ada dialog antara kolbu. Ini dalam bahasa mimpi lah. Seolah-olah saya bertanya, Tuan Imam, boleh saya ikut? Tanya dia macam tu. Jadi sambil berjalan tu dia jawab, aku sendiri ikut Arfos. Aku sendiri menuju kepada Arfos. Arfos ni apa dia? R tu Rasulullah SAW. 4 itu, 4 itu 4 orang sahabat paling utama. S itu sahabat-sahabat utama yang lain. Kita biasa sebut Arfos. Kita nak ikut dia. Dia kata aku sendiri ikut Arfos. Macam itulah dalam bahasa kampung kita ni. Aku sendiri ikut atau menuju Arfos. Dan sekarang ni sedang menuju kepada mereka. Tu yang dia laju cepat tu. Siapa-siapa yang ikut aku pun, aku tetap bawa kepada mereka juga. Macam itulah lebih kurang dialog itu. Jadi nampak Imam Ghazali ni dia serius. Dia tak ada buang-buang masa. Dia terus saja, matlamat dia jelas, dia terus pada matlamat dia tu. Dia tak ada buat yang sia-sia langsung. Itulah mimpi dia. Ringkas je mimpi dia. Hal-hal lain yang kedua, sambungan pertanyaan tentang wahdatul wujud. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan satu lagi pula. Dalam pelajaran Tariqah Ghazaliyah, Jalan Imam Ghazali, adakah pelajaran wahdatul wujud ni? Itu soalannya. Jawapannya, dalam ajaran Imam Ghazali tak ada sukatan pelajaran wahdatul wujud. Maka dalam Tariqah Ghazaliyah pun tak ada jugalah sukatan pelajaran tersebut. Begitu juga dengan pelajaran martabat 7 dan sebagainya.
Pelajaran Nur Muhammad pun tak ada. Pelajaran Nur Allah ada. Menurut pandangan Tariqah Ghazaliyah, tanpa mencapai ilmu-ilmu yang disebutkan itu tadi pun, tetap sahaja boleh mencapai makam-makam yang tertinggi. Jadi Imam Ghazali ni dia konsep dia jimat, compact. Dia tak ada, kalau ada benda tu boleh selesai dengan satu istilah, satu tu je. Walaupun ada 40 istilah. Dia mungkin ambil 1-2 istilah, yang lain tu tak kacau lah. Dia tak mau berpanjang-panjang dalam hal-hal yang kurang penting. Ataupun penting, tapi ada yang lebih penting, dia utamakan yang lebih penting. Dia macam tu. Punya berjimat, punya berhemat, punya bijaksananya Imam Ghazali. Cuma dalam pelajaran Jalan Imam Ghazali ni, kita ni ditarbiah untuk ambil tahu. Dalam sukatan pelajaran Tariqah Ghazaliyah tu sendiri, tak ada pasal wahdatul wujud tu. Tak termasuk sukatan pelajaran dia. Tapi sampai kepada level-level tertentu, makam tertentu, kita dimaklumkan benda tu. Walaupun bukan dalam sukatan pelajaran kita, benda tu tak ada pun tak apa, tapi dimaklumkan. Kerana apa? Ada manfaat-manfaat tertentu. Jadi dia tidak termasuk dalam sukatan tarbiyah Tariqah Ghazaliyah, tetapi maklumat berkaitan ada disampaikan. Mengapa diceritakan padahal tak pakai? Tapi mengapa disampaikan? Mengapa dibagi tahu? Kita ambil contoh lah. Contohnya, ada satu seni bela diri. Dalam sukatan pelajaran dia, tak ada pelajaran sepakan tinggi, tak ada. Sepak layang ke pinggang tak ada. Sepak ke kepala tak ada. Turning kick tak ada. Flying kick tak ada. Mana yang sepakan tinggi ni tak ada dalam sukatan pelajaran dia. Dia tak pakai pun. Dalam pertarungan dia tak pakai langsung. Jadi tak adalah dalam sukatan pelajaran dia. Tapi orang-orang dia jadi pendekar-pendekar juga, maha guru juga, handal-handal juga. Tendangan kapak, tendangan tanpa bayang semua tak ada. Tak diamal, tak dipakai. Tapi pada level-level tertentu, murid-murid dalam seni bela diri ini ada diceritakan tentang tendangan-tendangan itu. Bahkan diminta buat sekadarnya. Tentulah tak mahir sebagaimana penendang-penendang asli, tapi diminta buat sebab ada latihan. Buat sekadarnya pelbagai jenis tendangan, baik tendangan daripada taekwondo, daripada muay thai, daripada savate, daripada capoeira, daripada taekyon dan lain-lain lah. Tak pakai, tapi ada dimaklumkan dan ada praktikal pula sikit. Untuk apa belajar? Padahal tak diguna, tapi dipelajari. Satu, untuk diambil tindakan yang benar, lagi tindakan yang sesuai apabila berhadapan dengan orang yang menggunakan tendangan-tendangan sebegitu. Kalau tak belajar, terkelang kabut lah sikit. Bila dah belajar, kita tahulah cara nak mengurangkan kekuatan, cara nak potong gerak dia, cara nak elak daripada kena, atau kegunaannya. Padahal kita tak guna pun. Tapi pelajaran dia tu diambil tahu. Yang kedua, untuk kita menyaring yang mana yang betul, mana tidak. Ada orang kata ini tendangan Muay Thai. Tengok ini bukan ini tendangan lain. Kita boleh saring mana hak, mana batin. Yang ketiga, sebagai pengkayaan, perluasan, penambah ilmu. Samalah dengan ajaran wahdatul wujud tadi. Dalam Jalan Imam Ghazali, dalam sukatan tarbiyah dia tak ada benda tu. Tapi pada level tertentu, kita diajar untuk ambil tahu. Sebab dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan wahdatul wujud.
Sama ada yang asli ataupun yang tak asli tapi guna nama wahdatul wujud. Di situlah. Macam mana apabila kita berhadapan dengan ajaran yang sebegitu? Kita dah ada persediaan dah, walaupun kita tak guna ajaran itu. Macam mana nak menyaring? Ini wahdatul wujud yang betul ke atau wahdatul wujud yang salah? Kita dah ada tarbiyah kita dah. Dan untuk menambah pengetahuan kita. Itu jawab dia. Hal-hal lain yang ketiga, sambungan daripada yang lepas juga, bagaimana cara nak mendapat ilham berkaitan zaman akhir. Sambungan dia, kita kata kena siapkan landasan. Ini cara Imam Ghazali. Kena siapkan landasannya, sediakan landasan yang sesuai. Jadi nak siapkan landasan, tempat mendarat, lapangan yang sesuai, memang kita kena berkorban. Kalau duduk saja tak adalah landasannya. Kena berkorban. Ibarat lapangan terbang. Kalau kecil lapangan terbang itu, kecillah pesawat-pesawat yang turun dan jarang-jaranglah turun. Kalau besar lapangan terbang tu, besarlah pesawat-pesawat yang turun dan selalulah pesawat-pesawat itu turun. Sekiranya lapangan terbang itu bagus dari segi keselamatan, maka keraplah pesawat-pesawat datang. Sekiranya lapangan terbang itu dia berkualiti tinggi, canggih, hebat-hebatlah pesawat yang turun, canggih-canggihlah pesawat yang datang, dan penting-penting pesawat yang datang tu daripada jauh datang. Jadi apakah landasan ataupun lapangan terbang tu? Diri kita ni lah, khususnya qalbu itulah. Diri yang mana? Diri yang qalbu. Sebab qalbu itulah tempat nak mendaratnya. Kalau tempat mendaratnya tu bagus, baguslah yang turun. Tempat mendaratnya tu luas, luaslah yang turun. Tempat mendaratnya tu berkualiti tinggi, kualiti tinggilah ilham yang turun tu, laduni yang turun tu. Macam itulah cerita dia. Ringkasnya, menurut Imam Ghazali, jika kita nak ilham ataupun laduni ataupun petunjuk, kita kena ada banyak dah ilmu-ilmu yang berkaitan. Kita kena berkorban untuk banyakkan ilmu-ilmu berkaitan. Sebab ilmu-ilmu berkaitan tu dia ibarat penyambut. Dia mesti ada asas lah. Ada asas untuk mendarat, barulah boleh sambut penerbangan yang nak mendarat tu. Kalau landasan tu tak cukup besar, tak cukup luas, tak cukup kuat dan tak cukup selamat, susahlah nak dapat ilham tadi. Jarang-jaranglah dapat. Kalau dapat pun yang biasa-biasa sajalah, bukanlah yang penting-penting, yang besar-besar. Nak dapat ilham dalam fiqh, Tunku al-Islam, maka kita kenalah banyak tahu tentang ilmu-ilmu Tunku al-Islam itu. Nak dapat ilham atau laduni dalam akidah, Tunku al-Iman, qalbu kita itu memang dah sedia banyak tahu dah tentang ilmu-ilmu al-Iman. Nak dapat laduni yang berkualiti dalam tasawuf atau Tunku al-Ihsan, diri kita atau qalbu kita itu memang dah banyak dah tahu, barulah layak untuk dia turun. Kalau nak dapat ilham, petunjuk dan laduni tentang zaman akhir, Tunku as-Sa'ah, sama juga. Kena banyak maklumat dah, baru dia turun. Kalau maklumat tu sikit atau kita buat tak tahu, tiba-tiba nak mengharapkan laduni turun, hampir-hampir mustahil. Hampir-hampir mustahil. Mungkin 1 dalam 100 juta lah kot. Tapi kita jangan terperasan diri kita yang 1 dalam 100 juta tu. Hampir-hampir mustahil. Kajilah kitab-kitab Imam Ghazali, Risalah Laduniyah dan kitab Ihya. Dia cerita macam itu. Ni saya dah ringkaskan. Kita nak terima laduni, kita kena berkorban, siap banyaklah ilmu. Kita dah banyak tahu, baru dia turun. Ringkas macam tu. Jadi kesimpulannya,
cara nak mendapat ilham laduni atau petunjuk-petunjuk berkaitan zaman akhir, berkaitan as-sa'ah, kita sendiri kena berkorban cari banyak maklumat, banyak pemahaman, banyak ilmu, banyak tafakur tentang as-sa'ah, tentang zaman akhir. Baru dia boleh turun. Orang yang tak belajar tungku al-Islam, fiqh tadi, atau dia belajar sikit-sikit, tiba-tiba dia terperasan diri dia dapat laduni tentang hal yang penting-penting dalam bidang fiqh, ini hampir-hampir mustahil berlaku. Dia terperasan saja. Dalam tasawuf pun sama. Ilmu tasawuf pun tak belajar, belajar pun sikit-sikit, tiba-tiba dia merasa diri dia dapat laduni, dapat petunjuk dalam hal yang besar dalam tasawuf. Hampir-hampir mustahil berlaku. Dalam as-sa'ah, dalam zaman akhir dan seputarnya pun, dia tak belajar, tak berguru, tak banyak tahu, tak banyak ilmu. Tiba-tiba dia, aku dapat petunjuk tentang zaman akhir. Hampir-hampir mustahil berlaku. Tapi orang yang begitu, yang dia rajin nak bagi komen, bagi pandangan, bagi kritikan dan sebagainya kan. Begitulah jawapannya. Kita nak dapat ilham laduni, petunjuk-petunjuk yang berkualiti tentang zaman akhir, as-sa'ah, tungku ad-din yang keempat. Kita sendiri memang dah sedia banyak dah pengetahuan tentangnya. Masa itu dia turun, insya-Allah. Dan yang terakhir, bila dalam penulisan di media sosial saya ada sentuh tentang mengeluarkan Al-Mahdi yang di dalam diri. Al-Mahdi bahasa dalam lah, bukan Al-Mahdi yang sebenar tu. Jadi datang pertanyaan pula. Kita jawablah pertanyaan sekadar. Macam mana cara nak keluarkan Al-Mahdi yang di dalam diri? Sebenarnya yang ini dalam ilmu tiang ad-din yang keempat, dalam ilmu as-sa'ah. Pengajian kita ini umumnya adalah dalam tiang ad-din yang ketiga, ilmu al-ihsan. Sepatutnya huraian berkaitan Al-Mahdi dalam diri ini kita buat dalam pengajian zaman akhir. Tapi pengajian zaman akhir kita setakat ini masih ada kekangan-kekangan tertentu. Setahun dah tertangguh. Kuliah dia baru 50 lebih. Tak boleh disambung. InsyaAllah nanti Ana akan cuba tengok kesesuaian bahagian-bahagian mana yang boleh kita kongsi dalam pengajian Al-Ihsan ini. Memanglah kita ini majoritinya sibuk menanti zahirnya Al-Mahdi yang sebenar, tetapi kita terlepas untuk menzahirkan Al-Mahdi yang memang dah sedia ada dalam diri kita. Kita rumuskanlah. Sebagai kesimpulannya, ilmu-ilmu agama ini sangat luas. Ilmu Al-Ihsan ini sendiri pun amat luas. Kita tak akan sempat untuk menguasai kesemua juzuk-juzuk ilmu. Oleh sebab itu, kita mestilah memilih, bahkan bijak dalam memilih mana yang lebih penting antara yang penting-penting. Mana yang kita nak kena bersegera menguasai. Sebab kita ni mati bila-bila masa. Nak kenal pasti mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang tak penting. Tak boleh kita nak fikir-fikir sendiri. Kita suka-suka sendiri, agak-agak sendiri. Memang kita kena belajar. Kena tanya orang-orang lama, kena berguru dan sebagainya. Memang benarlah kita ini lagi belajar, lagi kita tersedar bahawa lagi banyak yang kita belum tahu. Ringkas kata, lagi banyak belajar, lagi banyak tak tahu. Tapi biasanya orang-orang yang mengucapkan kata-kata ini memang ramai. Tapi yang bertindak itu kurang. Dia sekadar ucap, tindakan tak ada. Ataupun lemah tindakan.
Sebab dia ucap, oh kita ini lagi banyak belajar ilmu agama ni, lagi kita tak tahu. Oh, cakap-cakap tu menunjukkan orang nampak dia, oh dia ni ada berfaham. Tapi lepas dia ucap itu, dia tak belajar pun. Dia tak belajar pun. Sekadar cakap. Sepatutnya dialah yang belajar dan yang lebih tekun belajar, sebab dia faham benda itu. Sebaliknya sekadar ucap, dan mereka sendiri masih macam itu juga. Ucap tu dah cantik, tapi dari segi tindakannya sama dengan orang yang tak ucapkan benda tu pun. Tindakan sama je. Tujuan dia mengucap begitu sekadar untuk maklumkan yang dia ada tahu, ada faham, dia ada pada level-level tertentu. Tapi setakat itu saja. Ya, semoga Allah beri kita peluang untuk terus mendapat sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan, amalan dan makam-makam sebelum kita kembali kepada dia. Tadi dah akhir dah. Ini akhir yang kedua pula, sebab ada pesanan. Pesanan ni kira akhir betul lah ni. Kita lihat di media sosial ni, selalu orang upload tazkirah. Tazkirah ada tulisan, ada teks dan bergambar. Yang selalu kita jumpa juga, orang kongsi kata-kata penulisan ataupun poster berkaitan agama. Kadang-kadang berkaitan dengan sufi, dengan hal yang tinggi-tinggi, rumus-rumus kan. Tapi gambar latarnya tu tak sesuai, malah menjatuhkan pula. Selalu depan letak kata cantik dah, pasal tasawuf. Gambar belakang dia tu gambar wanita tak menutup aurat. Pelbagai bangsa, ada yang tutup aurat tapi tak tutup dengan sempurna. Gambar wanita-wanita yang bertabarus, yang bersolek, bermakeup. Pasangan-pasangan berpelukan di tempat umum. Tajuk depan, tulisan-tulisan tu isi dia pasal sufi, pasal tasawuf, pasal kerohanian, pasal agama. Orang kongsi pula. Tak kena. Sangat tak kena. Kita elakkanlah hiasan-hiasan yang seumpama itu. Kalau kita terjumpa, walaupun kata-katanya itu memikat kolbu, berisi benda yang tinggi, benda yang mendalam, benda yang luas, kita elakkan daripada kongsi. Ya, pelik juga kenapa gambar macam itu yang dipilih. Kuliah kita ini akan bercuti mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, kerana anak akan bagi tumpuan persediaan untuk majlis pertemuan keluarga Rozalia, atau lah pertemuan untuk orang-orang bertanya kan. Setahun sekali saja pertemuan tu, nak tumpu ke situ. Banyak persoalan nak kena jawab. Jadi kita cutilah dalam mungkin seminggu, mungkin 2 minggu. Ya, sekadar itu sajalah perkongsian kita untuk kali ini. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Sekian saja.